I masak makanan-makanan semua international. Tak main makanan-makanan yang kau kuning-kuningkan jadi. Kuning-kuningkan jagi. Yalah sebab apa? Masak. Ya memang kunyit dapil lah ni. Sebab saya memang masak kat rumah. Saya masak daripada pagi sampailah ke malam saya masak. Kau Bik kamu sampai 2 minggu lah sebelum. Bersambung. Kembali semula tiba. Aku main soalan. Okey. Aku nak tanya. Tadi akak dah terangkan ni, akak dah masuk MHI lah apa pun semua kan. Dalam berapa banyak tu kak, yang mana paling pengalaman pahit yang kalau akak ada? Oh, I ingat tadi you bersyair. You bercakap Yes, I wow. bercakap. Nampak I'm pelik you cakap. very Yes, very what? Tak payah cakap Inggeris kamu. Okey, dalam banyak-banyak program yang saya rasa yang banyak meninggalkan kesan pada saya adalah Jalan-Jalan Cik Makan, di mana saya ketika itu diberikan tugasan yang paling berat, iaitu saya lah penerbit. Masa tu short on manpower. Saya tahu tak short on manpower? Saya bagi subtitle. Kurang staff. Ya. Saya lah penerbit, saya lah assistant penerbit, saya lah reporter, saya lah buat skrip, saya lah hosting, semua saya lah editing. Okey, masa tu saya penat sangat. Okey, so saya buat arrangement. Masa tu saya nak ke Langkawi. Saya nak ke Langkawi, saya bertanggungjawab saya untuk bawa kru saya semua ni untuk selamat sampai ke Langkawi. Dan arrangement saya yang buat, saya yang cari sponsor ferry dan sebagainya. Saya ingat lagi nama orang yang sepatut sponsor saya ferry tu sampai hari ni. Saya takkan lupa nama dia. Jadi bila dia sampai ke Kuala Kedah, kita boleh naik sama ada Kuala Pelih atau Kuala Kedah. So saya mandangkan saya orang Kedah, saya balik Kuala Kedah lah, pergi Kuala Kedah. So dah parking elok baik kat Kuala Kedah, sampai tunggu ferry, tanya ferry ni mana, tak ada. Jadi kan sampai ke petang, kita dah sampai tengah hari. Sepatutnya ferry kita dalam pukul 2 macam tu. Kita orang by 12.30 kita orang sampai. So bila sampai tu, saya sebagai penerbit, sebagai orang bertanggungjawab, saya tanyalah mana ferry saya. Orang semua tak mengaku kata ferry. Semua kata hotline, hak no, hak gimai. Sampai ke petang tak ada ferry. Jadi saya macam nak menangis ketika itu sebab saya terpaksa mengeluarkan bajet saya sendiri, duit untuk ni. Sebab saya pick up call orang tu tak pick up call. Jadi macam mana saya nak bawa saya punya kru ni, tanggungjawab saya. Takkanlah kita nak tidur dekat JT tu je. Tak boleh sebab everything is cost tau. So benda tu bila kita dapat tajaan, maknanya kita berjaya untuk kurangkan kos. Jadi saya punya KPI akan lebih tinggi lagi lah. Jadi disebabkan benda-benda macam tu, itu yang membuatkan saya menangis. Saya sebab saya rasa frust dengan diri saya. Saya dah, walaupun ini bukan salah saya sebenarnya, tapi orang tu memang dah janji. Tapi di situ nampak keburukan saya sebab saya rasa sebab saya yang tak berjaya untuk orang kata memenuhi masa tu untuk cepat sampai ke destinasi. Macam-macam lah yang saya fikir. Saya rasa saya nangis, tapi kru-kru semua kata tak apa, okay. Kita orang tahu bukan salah kau, kita orang ni. Tapi walaupun dia tenangkan saya tak tenang. Saya dah macam orang dah hilang akal masa tu. Sebab saya kata sebab saya keluarkan duit saya dulu, balik, kemudian baru saya cerita dengan bos macam mana. So kita claim balik lah. Itulah cara kita buat kerja dulu. Tapi air muka lah. Sebab saya ni jenis, bukan saya nak cakap saya perfectionist. Kalau tengok tadi macam mana saya layan you all makan pun, you all tahu kan, I memang perfectionist. Perfectionist. So saya ni tak boleh. Saya kalau kerja, saya dah plan A, B, C, D, E. Saya mesti benda tu kena ikut A, B, C, D, E. Jadi bila saya jumpa orang tu hari ni, saya cakap, saya pandang dia, saya macam hati aku macam, kalau lah aku boleh rendangkan kau. Kenal. Gigit. Bukan tu je. Actually banyak. Dan bila saya buat Wanita Hari ni pula, saya pernah saya punya skrip saya dibaling sutut oleh si Polan itu. Si Polan itu adalah salah seorang pengacara lama di Media Prima dan masih ada lagi di Media Prima, tapi baru-baru ni dia pun dah tak ada, dah exit. So dia pernah tengok saya punya ni, dia baling. Kenapa dia baling? Sebab saya masa tu baru saja masuk ke bidang kewartawanan. Jadi saya punya script writing tu tak berapa nak cantik, tak berapa nak elok, tak ada linggo orang lama. Jadi orang lama nak mengajar saya, cara mengajar dulu macam tu. Dia akan koyak, dia akan buang, campak, dia akan hina. Maksudnya hinanya, dia akan jerit bila mana satu department tu akan sunyi sepi dan dengar kau dimarahi. Saya menangis teresak-esak di dalam tandas. Saya rasa saya lah orang yang paling hina sekali, paling malu sekali. Saya tak tahu mana nak letak saya punya muka. Saya jadi macam tu. Saya bila orang marah saya rasa terhina diri saya akan menangis sepuas-puas hati saya. Lepas tu bila saya keluar, okey, saya tak move on sangat. Sebab saya ni jenis sebab saya ni jenis penyendam. Saya simpan. Tengok kan saya cakap dengan awak, orang yang tinggalkan saya ferry yang tak jadi sponsor tu pun saya ingat sampai hari ni. Nama dia KA.
K depan, A belakang. So saya ingat sampai hari ni. Saya akan ingat. Kamarul Arifin. Nama sama sebiji. Inilah dia. Kamarul Campak Arifin. dia tak? Ya, saya nak campak dia lah. So saya tak boleh. Saya ni memang saya pemaaf. Ferry dah Saya sampai. saya memang macam itulah saya punya pengalaman yang saya simpan sampai hari ni saya tak boleh lupa. Bagi korang mungkin korang rasa tak ada benda lah tu setakat tinggal Ferry, tapi tak ada. Bagi saya sebab benda tu saya perfectionist, saya jenis yang simpan. Saya kata okay, next time no more lah, kalau kau dah minta sponsor lagi memang aku takkan percaya dengan kau dah. So don't. I'd rather pay for my So tickets. kakak jadi pengacara ni bukan sekadar boleh bercakap je lah sebenarnya. Kalau di saya mata buat kita kerja orang A kat luar, sampai Z. Dia bercakap je, lepas dia melawak je kan. Dekat mata Melawak kita orang cakap. ni pengacara lawa atau bercakap. So it's more than that lah sebenarnya kan. Untuk I. No, I kerja daripada tapak kaki sampai ke hujung rambut, okay? I buat kerja apa saja yang diorang suruh I buat, semua I boleh buat ya. Contoh ya, saya ni daripada production, saya mula dengan wartawan, saya naik jadi assistant producer, saya naik jadi producer, saya pergi ke unit management unit, saya buat sponsorship unit, kemudian saya pula buat sales sekarang. So maknanya ceritanya saya ni umpama sebiji kacang hijau yang dicampakkan di mana-mana dia boleh tumbuh jadi tauge ya. Wow. Itu saya. Banyak tauge, banyak ya, Jenis bukan sayuran. satu. Yes. So jangan pandang saya sebelah mata ya. Ada, bukan lah. Sebabnya sekarang ni Untuk pengetahuan anda, tanya syarikat saya. Saya Tanya. adalah salesperson yang paling Hello, tip-top ada- sekali. ada orang Saya telefon. achieve target every month ya. Yeah. You jangan nak buat main ya. Saya tidak pernah mendapat KPI rendah lagi daripada Yeah. seperti Akak sebenarnya dia nak tanya. You Dia nak tanya nak apa tanya. sebenarnya? Dia kata Sebenarnya. zaman sekarang ni actually macam ramai yang muda. teringin nak jadi pembaca Oh, berita. nak ke situ. Dia nak kata macam being a front faces talent. Korang suka lah. Yelah, Instagram kan, Instagram famous kan sekejap je. Asal cantik je lawa. Okay, if you ask me Famous jadi pengacara. muka ada. Mungkin orang akan Bonus terpegul lah tengok muka lawa cantik, tapi bila bercakap tiada fakta kan. Yang itu kurang sikit. Bagi saya seorang yang nak jadi pengacara, you have to be well equipped tau. You kena be knowledgeable. You must be tip top from A to Z. Okay, maksudnya on the spot. Misal kata kalau orang tanya apa, kau boleh jawab soalan, general knowledge, everything. You must have that. Bukan bimbo, muka cantik, tapi bila tanya soalan tentang perkara yang baru berlaku di Malaysia, kau tak tahu virus apa, ada ke virus apa. Bagi I dah turn off lah kalau I bersembang dengan orang tu. Tiba-tiba I tanya, what's the latest update dia, apa dia punya numbers, angka sekarang orang yang dah terkena virus tu. Tak sure lah berapa. Ada berapa yang tak recover di Malaysia? Yes. Macam tu, selalu macam tu lah. Dan jangan sekali beranikan diri kalau anda bukan jenis orang macam tu, setakat muka cantik nak keluar appear on TV, nak buat talk show pula lagi, nak jadi pengacara. Dapat ya kita punya guest professor ke, doktor ke, orang yang cendekiawan ke, apa ke, you nak tanya soalan dengan diorang tak cerdik, you tanya soalan basic, memang naas. Soalan tu akak dah prepare sebelum ataupun masa Sebelum terus? No. Kita akan diberikan dengan topik dia sehari sebelum. Kadang-kadang ada last minute juga, kadang-kadang lewat petang baru kita dapat. So walaupun kita baru dapat lewat petang, kita buat research. Zaman dulu belum ada handphone Ada ya. internet, kan? Tak ada internet ya. Kita kena buat research, tengok akhbar, cari pergi library, tengok, lepas tu kena tengok surat khabar. Serius? Kena pergi library, cari Arkib. arkib. Macam dia dah diarsipkan. Macam tu lah. Artifact. So kena tanya orang-orang yang ni, call lah, you make phone call, you ask about facts about the topic or whatever. So yang itu. So kena ada kecerdikan, wajib ada. Ya kak, siapa kalau ada senarai pengacara sekarang kan, akak rasa siapa yang power? Sekarang, Kan akak I ingat tadi nak melagakan. Suka Aku ke tadi suka? nak tanya soalan yang Tukar sebaliknya. sikit. Tukar sikit. Yang saya suka. Okey, kalau anda tanya, saya lebih kepada pengacara yang dulu-dulu zaman-zaman saya suka kepada Eza Aziz Fauzi. Saya suka kepada kelembutan Nurmala Samsudin. Sesuai dengan program masing-masing. Nurmala buat Nona, Eza Aziz Fauzi pernah buat Nona. So kelembutan diorang masih maintain sampai ke hari ni. Kak Eza especially, kalau kita bersembang dengan dia, apa dia? Lembut akak pergi mana? Lembut saya hilang sejak saya berjumpa dengan anda bertiga. Dulu masa saya zaman tahun
saya sangat lembut ya. Suara pun tak dengar. Excuse me sir, how can I help you? Would you like to have coffee, tea? Macam Pinoy lah kan. Tak dengar. Saya ajar Pinoy French lah. French. Kan. So hilang dah. Lepas tu bila saya buat program macam yang lebih happening, program Maria, talk show, program Cita Rasa Antarabangsa, masak, saya buat program Jajak Makan. Jadi saya terpaksa jadi lebih happening. Jadi saya bertukar daripada seorang yang sangat feminine kepada orang yang sangat ceria. Tapi saya sebenarnya sebagai seorang pengacara yang versatile, saya boleh je sebenarnya kalau you letak sekarang saya sebagai pengacara Nona, boleh je kelembutan tu akan ada. Saya reminder lah. Saya macam tanya, kalau akak Wan tak sedih boleh ke? Sedih je saya agak kurang sikit. Sebab saya pernah dia offer berlakon sedih, saya tolak sebab saya rasa saya tak boleh bawa. Sebab saya ni bukan jenis orang yang macam tu. Saya ceria. Kalau akak wartawan jenayah macam garang boleh. Oi, jenayah bagilah. Saya Bijak akan orang jadi tu. macam Mazidul Akmal Siddiq. Oh. Kau buat apa kat sini? Oh, kau datang sini Malaysia, lepas tu kau buat kerja kat sini. Kau siap boleh berniaga lagi kat sini. IC mana IC? Aku bukan orang asing. Aku ada IC. Tak, I nampak you macam Mexican. Macam Chicano. Actually hari ni audience yang tengok sangat beruntung sebab ada banyak tips kalau anda nak jadi pengacara yang wow macam kat mana. Apa kata Kak, kita bagi quiz, ni buku apa Kak? Kita nak dengar cara dia orang membaca Kak. Boleh tak macam itu? Kita boleh bergambar je. Mana teks? Teks tak ada. Tak Ini ada, semua gambar. Ini semua gambar. Ini semua sebab This all untuk images. I punya rumah I je. Tak ada kena-mengena dengan ni, yes. Takkan braille tu ni. Masalah dia tak tahu ke colour drip Dia tak tahu pandai baca. Dia tak pandai baca. Buka Mana font baca? sekarang. Buta huruf punya. Ya, kau tak payah. Aku Kita nak dah dengar 10 kau minit baca. dah. Kita dah 10 minit. Last. I nak test you. Last, guess, I Kak. nak test you untuk baca berita. Lepas tu I nak test you jadi pengacara 999. Saya tak minat jadi pengacara ni. Dia suka. Masa? Tendang dia Kak. Akak dah boleh sampai. Akak dah boleh teruskan saya sokong. Berani ya you cakap macam Kak sudah baca bahasa Inggeris. excuse me. Bahasa Inggeris? Lagi je lah Okay. Kak. Kau memang nak nampak aku nak bodoh ke? Okay, baca dalam bahasa Inggeris. The death toll from China's new coronavirus epidemic jumped to 1,770 after 105 more people died. The National Health Commission said on Monday, February 17. Zoom video dia, please. Itu cara dia ajar, dah ajar. Saya dah ajar macam mana English saya, okey tak? Okey. Malu ya bini aku tengok dia teacher English tau. Dia cikgu Inggeris. Dia cikgu bahasa Inggeris tau. Oh my god, malunya. Lepas ni mesti dia balik dia kata. Abang sebenarnya kena saya sekolah kat abang. Okey. Kita cuba Tarik kan. nafas. Okey, perut sakin. Kalau dia bukan macam hitam dah ni. Alright. The death toll from China's nuclear. Tak. Saya cuba sekali lagi. Tak habis 10 sentence. Okey jap. Tak sampai 5 perkataan. Tak. The death toll from Aku tak boleh. Aku tak Cepat tarik nafas. Nanti saya ambil yang mudah sikit, bawah. Biar. Susah sebab angka banyak. susah nombor. Jadi saya ajar lagi sekali. Okey, Boleh. Satu sentence je. Okay, Chinese authorities have placed about 56 million people in Hubei and its capital Wuhan under quarantine, virtually sealing off the province from the rest of the country. Nak line. Okay, silakan. Lain dia kena mendata tau, dia macam mengantuk sikit. Cukup, dia akan terkehil tu. Ada satu perkataan yang panjang dia tak boleh sebut. Ada kah? I dah tahu Okay. sebab I tahu. Chinese authority have placed about 56 million people in Hubei and its capital Wuhan under quarantine, virtually sealing off the province from the rest of the country in tak ada. Itulah perkataan. Apa kata dia? Unprecedented. Apa tu? Macam mana? Jangan cakap tak tahu. Okay, kalau live ni Akak jangan bagi markah dulu Kak. Kita suruh dia try. mana boleh depan kamera kita dah tak boleh tarik balik Yeah. tau. Kita baca je. Walaupun you tak sure, selalunya presenter dia akan terbabas. Dia cakap baca. macam Laju je, Dia cakap cakap baca. macam sorry ke ataupun dia Tak payah. Teruskan je. Tak payah, teruskan je. terus je. Teruskan je. Tak apa. Teruskan aja. Kita nak dengar dia Kak. Okey, dengan you. Agak betul buat akak judge Ini, Okay. ini lagi agak kena berterima agak Fokus Hati-hati. hati new cases outside of the apa ni? Tak tahulah. Aku tahu kak. One more. Tak nak. Akak tolonglah akak. Dia selalu bodoh-bodoh festival. Akak tengok dia jadi pandai. Saya nak dia. Saya nak dia baca. Saya nak rasa. Akak nak yang mana? Akak nak yang mana? Saya- Jangan pilih. Jangan Jangan watak baik, pilih Kak. watak baik. Local authorities Tadi tu. bukan main lagi. Kutuk I macam-macam. I yang Local authorities. most Yes. cases. Yes. Most cases are still in Hubei, where nearly 2,000 were reported Monday. Nice tu. Bibi
bibir biju. Kan tak apa-apa. Lipstick je merah. Lipstick je merah. Gelap kan orang. Yes, tekan. Akak tahu kan saya pernah terror. Kepala aku. Ambil yang ni, however. Mana however? Tu however atas sekali. Okay, ladies and gentlemen. Sama-sama. Kau ingat announcement dalam 3, kapal terbang? 1. Montage dulu. Okay. Ni dah sikit ni dah. However, World Health Organization Kejap akak. Boleh kejap lah macam berita. Ya, tengah live. Okay, sure. Okay. Last. Cakap. However, World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus has warned it Tukar to negara. predict which direction this epidemic will take. Akak susah menyebut. Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Memang aku menangis lah. Cuba baca. Nampak? Bukan senang sebenarnya nak baca, betul. nak jadi pembaca berita ya. Pengacara. Saya bertahun-tahun baca berita ya, dan selalunya pronunciation yang paling susah adalah pronunciation pemain-pemain sukan antarabangsa. Dulu macam setakat Boris Becker tu saya boleh sebut, tak ada masalah. Maria Sharapova tu okey sebab dia kakak saya. Tapi kalau nama-nama lain tu selalunya saya akan check dengan producer, ataupun pagi-pagi buta pukul 6 suku, laki saya tak bangun sembahyang subuh ni, saya call, macam mana pronunciation nama sports person ni, sebab you kena sebut betul-betul, you tak boleh salah sebut ya. Kalau sekarang ni sebenarnya you tanya my husband, kita orang bila tengok berita pukul 8 malam, bila tang sports dan tang berita biasa, bila dengar pronunciation daripada pembaca berita, banyak kesalahannya, banyak. So kita saya cakap betul-betul terus terang ni, sebab apa, kita sebagai pendengar, kita sebagai pemerhati, pemelihat dan penonton berita, kita rasa macam frust lah kat situ, sebab kita pernah ada di situ. Jadi kita sebagai orang biasa nanti akan gelak macam ni ke kualiti pembaca berita. Kita tak nak macam tu. Pronunciation is very important. You bila buat salah apa, terus you macam kucing. You buat salah apa, you rasa terus macam, kita ni penonton, lagilah kita orang pula rasa macam perut kita macam tak sedap tau bila dengar macam malunya macam tak yakin lah stesen kan, TV ni malunya macam tu. So the best is bila you nak go on air, please check your pronunciation. Check, tanya dengan penerbit, tanya dengan orang sekeliling. Ya, macam mana pronunciation. Paling pun tidak pun Google, sebab Google akan bagi tahu cara pronunciation. So check. Jangan confident level tu tinggi sangat ya. Akan memalu masuk arkib. So memalukan diri sendiri kan. Actually betul, sebab beritanya adalah jadi macam sumber utama. So kalau disebut bunyi macam tu, orang lain pun terikut. Semua akan buat benda yang salah. Ada pernah orang sebut nama tempat baca berita, sepatutnya zaman dulu lah adalah seorang pembaca berita ni, sepatutnya di Pakistan ni nama tempat tu Lahore, dia sebut Lahore. Sepatutnya Habib Jewels, dia sebut Habib Jewel. So benda-benda macam itulah. So don't malu. Actually kakak saya pernah pergi audition tau kak. Patut tak lepas. Saya pernah nak bagi tahu lah. Bukan mudah, so nak share jugalah kan pengalaman akak, sebab dia akan bagi nama yang susah macam tadi. Ya, betul. Dia akan bagi nombor yang sangat banyak, dan dia akan bagi macam skor yang susah untuk dibaca, macam sports yang kita tak pernah masuk. So sebutan dia akan jadi macam pelik tau. Ya, so you akan sangat tak sangka benda kalau let's say dia secara live, you memang akan terkucil. Okay, hari ni yes. Apa boy? Kita dah overrun. Yes, okay. Barulah Maria Teguh Sabri. Tak mau macam ni pun. Tak apa, barulah Maria Teguh Sabri pun. Producer kau darah mana, dia fikir siapa tunang dia kat kampung. Dia tak kisah kalau over. Nak ikut Maria balik Kedah. Nak ikut Maria balik Kedah. Ni nak balik hari Sabtu ni. Okay, kita dah belajar banyak-banyak tips tentang nak menjadi pengacara, dah kenal Kak Maria lagi dekat. So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Maria. Terima kasih je. Ada apa-apa hadiah untuk I? Ada Kak. Dekat. Tutup balik muka Kak. Okay, actually nak cakap apa? Right? Alright, apa pun kita ucapkan terima kasih Kak Maria sebab Sama-sama. sudi Kerana jamu membuat makanan. Yes. Itu dia Rumah apa sangat dia? cantik, Dia sama. kemas, baik hati, Makanan je. ceria. Okay. Apa pun Servis TikTok tak? service of Yes. on TikTok. Macam kalau dalam On top kapal TikTok. terbang tu mana? Dalam kapal terbang First class. Depan sekali kita tak akan pernah masuk. Bukan dekat kokpit. Okay semua, thank you so much. So lepas ni kalau korang nak tengok lagi kita sembang Powercat dengan siapa pula, stay tune dekat YouTube channel Powercat Malaysia. Tak boleh dengar I lagi Official. sekali ke? Second version tak boleh. Versi kedua sambungan. Okay, Ini akak kena cerita Akak lain. tolong rap. Akak tolong rap. Okay. You are you rap. Bukan rap. Okey, bagi anda semua penonton program ini, saya nak ucapkan terima kasih kerana anda sudi untuk bersama dengan saya dan rakan-rakan saya yang masuk air ini. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Ya, sembang bersama dengan Powercat. See you soon. Meow. Bye. Saya Kim, Syah dan Is.